Kajian yang komprehensif bagi memperkenalkan satu rangka kerja identiti digital nasional yang berpaksikan penggunaan untuk rakyat Malaysia telah pun bermula sejak 21 November 2019 lagi. YB Gobing Singh Dio telah mengilhamkan idea untuk mewujudkan ID Digital Nasional pada Oktober 2018 lagi. Sesudah itu, persetujuan Jemaah Menteri telah pun dicapai pada 18 Mei 2019. Dan platform ID Digital Nasional yang selamat, terjamin dan terlindung adalah mustahak. ID Digital Nasional ini bertindak sebagai bukti kelayakan digital yang boleh dipercayai dan berperanan sebagai platform untuk pengesahan yang dapat meningkatkan kemudahan kepada pengguna dan penyertaan rakyat, menggalakkan keterangkuman, mengurangkan kos capaian kepada perkhidmatan dan menambah baik penyampaian perkhidmatan, terutama yang berlaku secara atas talian. ID International adalah usaha pihak kerajaan untuk membolehkan rakyat Malaysia bersedia menerima kebangkitan teknologi digital. Ia akan menjadi satu kaedah yang canggih untuk mengesahkan identiti seseorang pengguna dalam talian secara selamat, terjamin dan terlindung. Namun ia bukanlah pengganti kepada kad pengenalan pendaftaran nasional NRIC maupun ia tidaklah diwajibkan untuk semua lagi. Jadi apa masalahnya kan? Okey, dalam banyak-banyak masalah yang boleh kita nampak, terutama bila rakyat memberi pendapat di media-media sosial tentang ID digital ni, adalah mereka menganggap ID digital sebagai mengganggu privasi. Yang kedua, timbul kerisauan tentang keselamatan peribadi, termasuklah apa keselamatan wang simpanan dalam bank terutamanya. Sebab kita sedia maklum, skamer memang suka benda-benda digital ni. Sebab bila kita tengok yang tak digital pun ramai yang mangsa yang kena scam. Ketiga, terdapat juga kritikan terhadap kerajaan kerana kurangnya kepercayaan atas ketulisan kerajaan dan ada yang kata ID digital satu pembaziran duit rakyat kerana untuk membangunkan ID digital memerlukan kos yang tinggi dan tak lari juga daripada isu-isu yang dikaitkan dengan Illuminati dan konspirasi. Yang terakhir, terdapat juga tuduhan-tuduhan kepada kerajaan yang kata kerajaan nak jual data peribadi rakyat dan kerajaan nak kawal privasi dan pergerakan rakyat. Kononnya dengan ID digital ini kerajaan boleh tahu aktiviti harian kita. Tapi siapa yang tahu kan? Okay, seterusnya kita tengok pula kepada pengalaman negara dalam pelaksanaan ID digital. Okay, antaranya adalah Estonia. Okay, Estonia telah menjadi salah satu negara yang paling terkehadapan dalam pengdigitalan era teknologi yang telah berkembang pesat ini. Program mereka bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pengenalan yang boleh dipercayai dan sah yang dapat diterima baik oleh rakyat dan perniagaan supaya ia boleh digunakan dengan lebih cekap dan berkesan dalam kehidupan seharian. Tambah pula, telah lebih daripada 900 organisasi dan syarikat di Estonia telah menggunakan platform ID digital yang telah mencapai kejayaan yang luar biasa. Sebanyak 67% rakyat menggunakan kad pengenalan secara berkala, menunjukkan bahawa ia diterima dengan baik. Kelebihan ini bukan sahaja kepada pengenalan diri, tetapi ia juga termasuk kepada kad insurans kesihatan, kebangsaan dan dokumen perjalanan yang sah untuk warga Estonia melancong ke Eropah. Seterusnya adalah negara India. India menghadapi kesukaran kerana sebilangan besar penduduknya tidak mempunyai identiti kad yang sah. Untuk menyelesaikan isu ini, kerajaan India menubuhkan satu unit dalam memberi setiap rakyatnya ID yang berbeza. Lebih daripada 1.25 bilion orang yang berdaftar dengan ID digital ini, yang membolehkan mereka mendapatkan pelbagai faedah seperti beasiswa, penubuhan akaun bank, penerbitan kad SIM, pendaftaran gas memasak dan banyak lagi. Okey, seterusnya adalah Kanada. Di Kanada, pelaksanaan program ID digital adalah bertujuan menggunakan ID digital yang dimiliki oleh bank dan perkhidmatan e-kerajaan dalam melakukan pengesahan kewarganegaraan. Di samping itu, lebih daripada 80 perkhidmatan e-kerajaan telah ditawarkan, termasuklah rancangan pencen Kanada dan faedah keselamatan warga emas. Dalam tempoh 2 tahun sahaja setelah pelancaran program,
transaksi melibatkan ID digital telah melebihi daripada 1 juta transaksi ID digital pada setiap bulan yang menunjukkan kadar penerimaan yang pesat terhadap program ID digital ini. Di Morocco pula, program ID digital yang telah dijalankan bertujuan memberikan perkhidmatan identifikasi sama ada dalam talian ataupun pada masa nyata. Program ini bertujuan untuk menubuhkan satu sistem ID digital unik yang dapat mengesahkan kewarganegaraan penduduk secara masa nyata dalam usaha mengagihkan bantuan sosial dan perkhidmatan komersial kepada perniagaan. Khususnya negara Australia. Kerajaan Australia berhasrat untuk melaksanakan program ID digital yang akan membolehkan individu dan syarikat menggunakan perkhidmatan kerajaan dalam talian dengan cara yang mudah dan selamat. Ini telah melibatkan beberapa bidang penting seperti carian pekerjaan, e-cukai, rumah warga emas, rekod kesihatan dan perkhidmatan Medicare. Secara keseluruhannya, pengalaman negara-negara ini telah menunjukkan keberhasilan dan kejayaan dalam pelaksanaan ID digital serta menunjukkan bahawa penggunaan teknologi ini bukan sahaja mampu untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan, akan tetapi ia juga dapat dijadikan satu manfaat yang besar kepada rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Negara-negara ini telah meletakkan asas untuk masa depan digital yang lebih maju kepada negara lain dalam menjadi negara yang maju. Dalam usaha kerajaan memastikan keterjaminan data pribadi dalam sistem identiti digital, beberapa langkah yang penting telah diambil. Kesedaran masyarakat mengenai hak privasi diutamakan, sementara sistem perlindungan data yang kukuh diberi penekanan untuk memupuk kepercayaan dan penerimaan terhadap pengguna ID digital. Pelaksanaan sistem ID digital, terutamanya melalui My Digital ID, mencerminkan usaha yang signifikan dengan merujuk kepada standard keselamatan antarabangsa seperti NIST dan mencapai identity assurance level 3 iaitu IAL 3. Tahap IAL 3 menitik beratkan kehadiran fizikal individu menggunakan MyCard, kemudian kata laluan dan pengesahan cap jari sebagai lapisan keselamatan yang tinggi. Proses ini juga mempertahankan dua faktor pengesahan, khususnya untuk melindungi identiti daripada ancaman phishing dengan mengintegrasikan kata laluan dan peranti berdaftar. Penting untuk dijelaskan bahawa ID digital berperanan sebagai medium pengesahan semata-mata, tidak mengumpul data atau menggantikan MyCard dan hanya digunakan untuk pengesahan dan pengenalan diri dalam talian. Melalui langkah-langkah keselamatan yang tinggi dan konsep single sign-on, iaitu semua portal kerajaan ini hanya pakai satu password dan satu device. Jadi ianya senang dan integrate. Dah tak perlu lagi kita nak sign in banyak kali dan tiada lagi isu lupa password. My ID Digital mencerminkan komitmen kerajaan dalam menjaga integriti keselamatan data peribadi sekaligus memastikan kepentingan umum atau masalah masyarakat dijaga dengan teliti. ID digital dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang adil, aman dan selaras dengan ajaran Islam. Keberkesanannya dalam merangsang kemajuan ekonomi dan memudahkan akses kepada perkhidmatan digital juga dapat dilihat sebagai bentuk sokongan terhadap nilai-nilai pembangunan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.